Azhar Sulaiman, nama yang pernah menggema megah dalam dunia hiburan Malaysia. Bukan sekadar seorang pelakon, beliau adalah simbol gaya, karisma, dan kemewahan yang mencuri tumpuan sejak era 90-an. Di usia 53 tahun, ketika ramai seangkatan sedang merangka persaraan, Azhar masih bergaya dengan cita rasa tinggi, memandu kenderaan mewah bersalut kilauan krom, dan menetap di kediaman bak istana moden di pinggir kota. Setiap sudut kehidupannya seolah-olah dicat dengan warna emas. Dari pakaian berjenama Eropa, makan malam eksklusif di restoran Michelin Star, hingga percutian tahunan ke destinasi-destinasi eksotik seperti Santorini, Dubai, dan Maldives. Di media sosial, Azhar tidak segan berkongsi gaya hidupnya yang serbagah. Jam tangan koleksi Patek Philippe, jaket kulit yang ditempah khas dari Itali, dan rak-rak wine di ruang tamu rumahnya yang dilengkapi sistem automasi canggih. Para peminat mengaguminya bukan hanya kerana lakonan yang mantap, tetapi juga kerana cara dia menjinakkan usia, seolah-olah masa tunduk di bawah auranya. Dia sering muncul di acara karpet merah dengan isteri dan anak-anak yang juga tidak kurang hebat dari segi penampilan, menjadikan mereka sekeluarga sebagai sebutan dan rujukan gaya dalam masyarakat kelas atasan. Namun, dalam kegemilangan itu, muncul satu bayang-bayang pelik. Dunia hiburan, yang biasa melihat Azhar beraksi penuh semangat di layar TV dan filem, tiba-tiba menjadi sunyi daripada kehadirannya. Tiada lagi kelibat Azhar dalam program bual bicara, tiada suara lucu dan sinisnya di pentas-pentas teater, dan tiada lagi komen jenaka pedasnya di Instagram atau TikTok. Para wartawan tertanya-tanya, para peminat terpinga-pinga. Ada yang menyangka dia bercuti panjang, ada yang mengandaikan dia mahu detox daripada dunia media sosial. Namun hari bertukar minggu, minggu bertukar bulan. Bayangnya tetap tidak muncul. Sementara itu, kabar angin mula bertiup. Perlahan tapi tajam. Ada yang mendakwa terlihatnya di lapangan terbang dengan koper besar dan wajah serius. Ada yang berkongsi tangkap layar satu mesej misteri yang dipercayai daripadanya, menyebut soal mencari ketenangan mutlak di tempat yang tiada siapa mengenaliku. Namun tiada satu pun yang disahkan. Yang tinggal hanyalah imej kehidupannya yang terlalu sempurna untuk dibiarkan senyap begitu saja. Rumah agamnya tetap bercahaya setiap malam, kereta sport Ferrari merahnya masih dilihat terparkir kemas di garaj, dan akaun Instagramnya, walaupun tidak lagi dikemas kini, masih dihujani ribuan komen bertanyakan keberadaannya. Azhar Sulaiman, lelaki berambut perak yang masih menawan, seolah-olah telah menutup tirai babak terakhir kehidupannya di pentas dunia tanpa sebarang pengumuman. Dunia masih belum tahu, adakah ini satu strategi publicity, satu pencarian spiritual, atau sesuatu yang lebih dalam dari itu? Yang pasti, pada usia 53, dia telah mencipta naratif kehidupan yang bukan saja mewah, tetapi juga penuh misteri dan teka-teki yang menggamit perhatian sesiapa yang pernah menyaksikan sinarnya dahulu. Musim bunga di Eropa sedang mekar sewaktu satu video pendek tiba-tiba dimuat naik ke akaun Instagram Azhar Sulaiman yang telah sepi hampir setahun. Klip berdurasi tidak sampai semenit itu memaparkan pemandangan gunung bersalji dengan suara latar yang perlahan. Suara Azhar sendiri, lebih dalam, lebih matang, dan penuh ketenangan. Hanya satu ayat diucapkan, "Aku tidak pernah hilang, cuma aku memilih untuk diam." Dan kemudian, sunyi. Tetapi bagi para peminat yang telah menanti dengan penuh debar, ia ibarat petanda kebangkitan seorang legenda yang telah mengundurkan diri dengan gaya paling misteri. Siasatan demi siasatan dilakukan oleh media. Akhirnya, sebuah saluran dokumentari tempatan berjaya menjejak keberadaan Azhar, jauh dari hiruk-pikuk kota, di sebuah kawasan pedalaman Prancis bernama Annecy,
yang terkenal dengan Danau Biru dan rumah-rumah klasik berusia ratusan tahun. Disitulah Azhar menetap, bukan dalam istana, tetapi dalam sebuah villa kayu sederhana menghadap tasik, ditemani hanya oleh buku-buku, piano klasik, dan seekor anjing Labrador bernama Pierre. Wartawan yang berjaya menemu bualnya selepas berbulan usaha tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Azhar yang satu ketika dahulu hidup di bawah sorotan lampu neon kini muncul dengan wajah tanpa solekan, rambut dibiarkan separuh beruban, dan pakaian serba ringkas. Namun auranya tetap tidak pudar. Dalam temu bual eksklusif itu, Azhar menceritakan sebab sebenar dia menghilang. Kemewahan, ia indah, tetapi pada satu titik ia menjadi penjara. Semuanya terlalu sempurna. Saya bangun setiap hari tidak lagi merasa teruja. Rumah besar, kereta mahal, makan malam eksklusif, semuanya kehilangan makna apabila hati kita sunyi. Saya sudah terlalu lama hidup untuk orang lain, mengikut jadwal yang tidak saya cipta sendiri. Jadi saya berhenti. Bukan kerana saya lemah, tetapi kerana saya ingin mengenal semula siapa saya dalam senyap. Rupanya, keputusan itu telah lama dirancang. Setahun sebelum kehilangannya, Azhar telah diam-diam menjual beberapa aset mewahnya, menyerahkan tanggungjawab pengurusan kerjaya kepada anak-anaknya, dan mengatur semua agar dia boleh melepaskan semuanya tanpa jejak. Dia tidak lari, tidak juga jatuh. Dia memilih untuk berhenti di puncak dengan penuh maruah. Dalam pengakuannya, Azhar juga mendedahkan bahawa kesihatan mentalnya pernah merosot secara diam-diam. Tekanan menjadi selebriti selama lebih 30 tahun dipaparkan setiap inci kehidupannya, membuatkan dia kehilangan kemudi jati diri. Saya tahu ramai melihat saya sebagai ikon gaya hidup mewah, tetapi tiada siapa tahu, kadang saya pulang ke rumah dalam senyap dan menangis. Saya terlalu letih berpura-pura bahagia. Namun bukan semua yang ditinggalkannya. Hubungan keluarga tetap utuh. Anak-anaknya sering mengunjunginya, dan istrinya, walaupun tinggal di Malaysia, memahami pilihan suaminya. Kami tidak berpisah. Kami saling menghormati ruang pribadi. Dia tahu ini yang saya perlukan, dan saya tahu cinta sejati tidak semestinya terikat pada lokasi. Sejak dokumentari itu ditayangkan, nama Azhar kembali disebut-sebut, tapi kali ini dalam nada yang lebih mendalam. Bukan lagi sekadar pelakon kacak atau ikon fashion, tetapi sebagai insan yang berani meninggalkan segalanya demi mencari kedamaian batin. Ramai yang terinspirasi, termasuk para artis muda yang sebelum ini melihat kemewahan sebagai kemuncak kejayaan. Azhar juga mula mengajar lakonan dan falsafah seni secara tertutup kepada kelompok kecil pelakon muda yang sanggup datang ke Perancis. Dalam suasana tenang di tepi danau, dia berkongsi bukan saja teknik lakonan, tetapi juga cara membina kehidupan yang seimbang antara kemasyhuran dan kesederhanaan. Baginya, inilah pentas sebenar yang dia cari, pentas tanpa kamera, tanpa skrip palsu, hanya jiwa bertemu jiwa. Dan disitulah dia kini. Di usia 53, Azhar Sulaiman telah membuktikan bahawa kemewahan sebenar bukanlah kereta sport atau villa serba mewah, tetapi kebebasan untuk memilih jalan hidup sendiri. Dalam dunia yang sibuk mengejar perhatian, dia memilih sunyi. Dalam dunia yang meraihkan kegilaan digital, dia memilih nyata. Dan dalam setiap langkahnya, ada satu pengajaran besar, bahawa kadang-kadang untuk benar-benar hidup, kita harus terlebih dahulu menghilang. Walaupun Azhar Sulaiman memilih menyendiri jauh di bumi asing, satu suara tetap tidak pernah sunyi. Suara seorang wanita yang selama puluhan tahun menjadi peneman senyum dan duka di balik cahaya gemerlapan dunia selebriti. Dia bukan sekadar istri, tetapi penjaga rahsia, rakan seperjuangan, dan saksi bisu kepada kegagalan dan kemenangan Azhar.
Namanya Cempaka, seorang wanita yang tak pernah menjadikan glamour sebagai nadi hidup, namun menjadi pelita tenang di saat sang suami hampir tenggelam dalam lautan pujian dan tekanan. Saya tahu Azhar bukan lari, dia cuma sedang mencari kembali dirinya yang hilang. Dan saya biarkan, sebab saya kenal dia lebih dari siapapun di dunia ini. Itulah kata Cempaka dalam satu wawancara khas bersama sebuah majalah wanita tempatan. Dengan senyuman sederhana dan mata yang berkaca, dia berkongsi kisah cinta mereka yang tidak selalu mudah, tetapi selalu jujur. Menurutnya, keputusan Azhar untuk menghilangkan diri bukanlah satu kejutan besar dalam perkahwinan mereka. Sudah bertahun dia menyadari perubahan suaminya, dari seorang lelaki yang gemar berkongsi segalanya di depan kamera, menjadi seorang yang mula menyepi, memandang jauh keluar jendela lebih lama dari biasa. Bukan dia tak sayang dunia hiburan, tapi dia mula rasa dia tak lagi berada di situ dengan sepenuh jiwa. Dia perlukan ruang untuk sembuh, katanya perlahan. Cempaka tidak menuntut kepulangan, tidak mendesak penjelasan. Dia hanya menulis surat, sebulan sekali, mengirimkannya ke alamat rahasia di Annecy. Kadang-kadang hanya sekeping gambar cucu, kadang-kadang hanya puisi pendek. Azhar jarang membalas, tetapi dia tahu surat-surat itu dibaca. Cinta kami tak perlukan balasan segera. Cukup tahu dia masih hidup, masih tenang, kata Cempaka sambil memegang nota tulisan tangan terakhir yang dikirim Azhar. Bertarikh 2 minggu sebelum dokumentari itu ditayangkan. Sementara itu, para peminat pula mencipta gelombang emosi yang luar biasa. Laman sosial dibanjiri dengan ribuan coretan rindu. Kenangan lama dari film-film klasik seperti Abang 92, Rahasia, dan Cinta Metropolitan. Generasi muda yang baru mengenal Azhar melalui TikTok dan potongan video mula menyelami karya-karya lamanya, menjadikan namanya trending sekali lagi. Bukan kerana skandal, tetapi kerana pengaruh mendalam yang ditinggalkannya dalam dunia seni. Fan club yang suatu masa dahulu senyap, kembali aktif. Mereka mengadakan tayangan amal filem-filem Azhar, mengutip dana untuk pelakon-pelakon veteran lain yang sedang sakit atau dilupakan. Azhar mengajar kita bahawa seni itu bukan hanya untuk populariti, tapi untuk menyentuh hati, kata seorang peminat muda berusia 20 tahun yang mengaku terinspirasi oleh monolog Azhar dalam filem perempuan, Isteri dan... Kemudian, pada suatu malam yang hening di sebuah panggung kecil di Kuala Lumpur, satu kejutan berlaku. Tirai dibuka perlahan, lampu redup, dan dari balik bayang, muncul siluet seorang lelaki berjambang nipis, berambut kelabu, memegang naskah skrip lama dengan tangan sedikit menggigil. Ia adalah pentas kecil, tidak disiarkan di mana-mana. Tidak ada kamera. Hanya 30 penonton yang hadir, termasuk istrinya, 3 anak, dan beberapa peminat setia. Azhar membaca satu babak dari skrip teater lama yang pernah dia lakonkan 20 tahun dahulu. Suaranya masih penuh getar, emosinya masih tajam menusuk dada. Selesai monolog itu, dia tunduk, lama. Tepukan perlahan mula bergema. Tidak histeria, tidak sorakan, hanya tepukan hormat, penuh pengertian. Azhar berdiri dan berkata, "Saya mungkin sudah tidak kembali ke layar, tapi saya akan terus hidup dalam hati mereka yang pernah menyaksikan saya di saat saya benar-benar jujur. Terima kasih kerana tidak melupakan saya ketika saya cuba mencari diri sendiri." Dan seperti itu, dia melangkah turun dari pentas, bukan sebagai selebriti, tetapi sebagai insan yang telah berdamai dengan dirinya. Tidak perlu kembali untuk menjadi relevan, tidak perlu muncul untuk diingati. Kehilangan bukan penamat, tetapi cara paling dalam untuk diingati dengan makna. Akhirnya, kisah Azhar Sulaiman bukanlah tentang kemana dia pergi, tetapi tentang keberanian untuk memilih sunyi dalam dunia yang terlalu bising,
dan tentang cinta yang tetap menunggu dalam diam, selama mana pun masa berlalu.